Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membincangkan tentang kajian kes etika perkembangan teknologi. Teknologi merupakan satu konsep yang luas atau mempunyai lebih daripada satu takrifan. Antaranya, teknologi bermaksud pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Dengan kata lain, teknologi bersifat memudahkan manusia. Perkataan teknologi berasal daripada perkataan Greek teknologia, iaitu tekno bermaksud seni atau kemahiran, manakala logia bermaksud pembelajaran atau kajian. Istilah teknologi kebiasaannya berkait rapat dengan rekaan dan gadget yang menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Di penyataan masalah yang pertama, perkembangan teknologi dapat mengancam privasi individu. Untuk mengatasi risiko ini sambil mendorong inovasi, perlu adanya langkah-langkah perlindungan data yang lebih kuat dan kebijakan privasi yang lebih cermat. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih membawa risiko keamanan dan penting untuk memastikan teknologi tidak disalahgunakan. Langkah-langkah keamanan yang ketat dan pemantauan yang lebih efektif diperlukan bagi mencegah potensi kerugian. Yang ketiga, perkembangan teknologi juga harus memiliki kepada persekitaran. Tindakan yang berkesan harus dilakukan untuk mengurangkan kesan ekologis teknologi sambil mendorong inovasi ramah persekitaran. Yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap hak asasi manusia perlu dipantau dan pengembangan teknologi harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Seiring dengan penyataan masalah yang diberi, kecanggihan teknologi membuatkan maklumat privasi yang melibatkan individu, masyarakat dan juga negara menjadi terdedah kerana dengan kemudahan mengakses data, terdapat banyak risiko yang boleh membuatkan data privasi sesuatu pemilik didedahkan atau juga dipanggil data leak oleh orang lain. Hal ini sangatlah berbahaya dan perlu diambil cakna oleh setiap individu kerana penyalahgunaan teknologi canggih ini dapat memberi kesan yang amat buruk kepada ramai orang. Selain itu, kemajuan teknologi ini juga akan memberi kesan buruk kepada organisma hidup serta persekitarannya. Ramai orang berkejar-kejar untuk mencipta teknologi yang serba maju sehingga alpa dengan kepentingan kehidupan sejagat, tidak kira manusia, flora dan fauna juga turut terlibat. Di samping itu, pengeluar-pengeluar teknologi canggih ini hanya ingin menggaup hasil tanpa memikirkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mencari keuntungan tanpa memikirkan hak kesaksamaan dan keadilan sesebuah kumpulan masyarakat. Pencarian keuntungan tanpa tujuan ini akan meluaskan lagi jurang dalam taraf dan standard kehidupan sesebuah kelas masyarakat. Akan saya sambung hujah yang dilontarkan oleh sahabat saya sebentar tadi berkenaan kesan buruk perkembangan teknologi terhadap manusia dan alam sekitar. Antara kesan buruk perkembangan teknologi terhadap manusia ialah penggunaan peranti elektronik secara berlebihan yang akan menyebabkan masalah psikologi, kesihatan mental, kesihatan mata dan kesukaran kanak-kanak untuk fokus serta masalah interaksi sosial yang perlu diambil perhatian. Berdasarkan pemerhatian juga, setiap individu pada masa ini lebih gemar untuk berhubung dengan rakan-rakan melalui medium secara dalam talian dengan menghabiskan masa berjam-jam lamanya berbanding bersosial secara bersemuka. Selain itu, kesan buruk terhadap penggunaan teknologi terhadap manusia ialah dikhawatiri kanak-kanak akan lebih terdedah kepada penggunaan aplikasi media sosial yang secara umumnya turut memberi kesan yang membimbangkan. Ini kerana kanak-kanak di bawah umur lebih mudah terpengaruh dengan kandungan yang kurang sihat yang dipaparkan di platform media sosial seperti kegiatan merokok, aktiviti pemberontakan dan sebagainya. Kesan buruk seterusnya ialah akan berlaku kegiatan buli cyber dengan lebih meluas. Hal ini dikatakan demikian kerana buli cyber merupakan suatu perkara yang perlu diambil perhatian dengan lebih meluas kerana dibimbangkan akan menyebabkan seseorang itu berasa tertekan. Hal tersebut dikatakan demikian kerana buli cyber sama buruk impaknya
terhadap individu kerana menyebabkan minda seseorang itu tercedera di samping keadaan fizikalnya. Sebagai contoh, kesan buli cyber termasuklah depresi, kemurungan, perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri, di mana semua orang tidak mahu melaluinya. Terdapat beberapa kesan positif perkembangan teknologi terhadap persekitaran. Antaranya ialah pemantauan alam sekitar. Teknologi membolehkan kita menggunakan peranti canggih untuk memantau dan mengukur kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Ini termasuklah sistem pemantauan kualiti udara, air dan tanah. Sebagai contoh, sistem pemantauan udara. Penggunaan sensor-sensor canggih membolehkan pemantauan kualiti udara dengan mengukur tahap pencemaran seperti ozon, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Data ini membantu dalam menilai kesan pencemaran udara terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar. Selain itu, kecanggihan teknologi juga dapat melakukan pemantauan kualiti air. Teknologi membolehkan penggunaan instrumen pemantauan yang canggih untuk mengukur tahap pencemaran air, suhu air dan kepekatan bahan kimia dalam sungai, tasik dan laut. Ini membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan ekosistem akuatik. Selain itu, perkembangan teknologi memberikan kesan positif terhadap persekitaran kerana pengurangan kebergantungan terhadap bahan bakar fosil. Perkembangan teknologi dalam bidang tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan angin membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bahan bakar fosil yang mencemari alam sekitar. Langkah ini membawa beberapa kebaikan positif kepada persekitaran dan masyarakat secara keseluruhannya. Yang pertama ialah tenaga boleh diperbaharui. Salah satu pendekatan utama dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan bakar fosil adalah dengan menggalakkan penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, tenaga angin dan hidroelektrik. Sumber-sumber ini merupakan sumber tenaga yang berkelanjutan dan tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Seterusnya, kendalian teknologi hybrid dan elektrik. Peningkatan dalam pengeluaran dan penggunaan kenderaan hybrid dan elektrik membantu mengurangkan kebergantungan kepada petrol dan diesel. Kenderaan ini menggunakan sumber tenaga yang lebih bersih dan dapat diperbaharui, menyumbang kepada pengurangan kesan karbon. Yang terakhir sekali ialah kita akan membincangkan apakah penyelesaian kepada topik yang kita bincangkan ini, iaitu perkembangan teknologi, supaya kita mengelakkan ia daripada menjadi satu faktor kepada kemusnahan masyarakat maupun alam sekitar. Jadi yang pertama ialah menjalankan penilaian impak alam sekitar atau bahasa Inggerisnya Environmental Impact Assessment, EIA. Ia mula diperkenalkan di US pada tahun 1970 dan mula dipraktikkan hampir seluruh dunia yang memfokuskan kepada impak-impak utama terhadap alam sekitar. Jadi ini melibatkan penyelesaian untuk alam sekitar. Jadi di Malaysia sendiri, Seksyen 34A Kualiti Alam Sekeliling 1974 kurungan pindaan 1985 telah menekankan keperluan undang-undang ini untuk aktiviti yang telah ditentukan. Jadi ada beberapa aktiviti yang memerlukan EIA ini. Oleh itu, apabila sesuatu projek itu melibatkan teknologi, EIA ini akan menentukan sama ada teknologi itu akan memudaratkan atau tidak terhadap perkembangan projek tersebut. Yang kedua ialah memperkasakan undang-undang jenayah cyber. Jadi ini lebih kepada penyelesaian untuk kita sebagai masyarakat. Jadi perkembangan teknologi yang pesat ini boleh sampai ke tahap wujudnya jenayah yang hanya boleh berlaku melalui cyber. Jadi undang-undang yang diwujudkan di Malaysia seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Hak Cipta adalah wajar untuk diperkasakan demi mengelakkan jenayah seperti scam, hacking ataupun pencerobohan data privasi di internet. Dan penyelesaian yang terakhir adalah dengan memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi dan maklumat. Hal ini perlu diterapkan dalam setiap institusi pendidikan hari ini, sama ada sekolah maupun universiti. Kerana
pemilikan gadget seperti telefon pintar sebagai kegunaan harian bukan sahaja kepada golongan dewasa semata-mata, namun sekarang mudah dimiliki oleh golongan remaja maupun kanak-kanak. Maka setiap pengguna gadget perlu didedahkan dengan etika yang betul bagi mengelakkan mereka menyalahgunakan kemudahan atau terlibat dengan gejala cyber yang tidak bermoral seperti pornografi, perjudian atas talian ataupun pengubahan wang haram. Maka kesimpulannya, teknologi sememangnya menjadi satu titik ataupun penanda aras kepada sesuatu negara itu maju ataupun mundur, namun dalam meniti kemajuan tersebut kita perlu mengambil berat kemudaratannya kepada masyarakat maupun alam sekitar. Sekian, terima kasih.